Satu malam yang agak sunyi, ketika Mak Pi sedang pantau keadaan dekat sana, tiba-tiba dia dikejutkan dengan satu penampakan sosok wanita dekat tepi tiang. Tegak berdiri, tak bergerak. Kali ni Mak Pi nampak dengan jelas muka dia. Sebab sebelum ni hanya nampak benda tu dalam keadaan macam bayang-bayang je. Rupanya memang menyeramkan. Keesokannya paginya Mak Pi demam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Dalam video kali ini saya akan kongsikan dua kisah seram daripada Mak Pi tentang security. Dia menceritakan dua pengalaman seram dia semasa bekerja security di hospital dan security di lana getah. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Bagi yang belum subscribe channel ni, sila subscribe sekarang guys. Bantu saya capai target 5,000 subscriber tahun ni. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuril Mubin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. 10 tahun yang lalu, Mak Pi ni pernah bekerja sebagai seorang security di sebuah hospital yang terletak di atas bukit. Lokasi yang tepat tak dapat didedahkan. Hakikatnya, semua hospital pasti ada kisah seramnya tersendiri. Hospital tempat Mak Pi bekerja ni memang agak keras. Sampaikan bila shift malam, kebanyakan staf hospital memang tak berani jalan seorang diri di sekitar hospital. Kalau nak ke mana-mana, mesti berteman. Jadi Mak Pi selaku security bahagian rondaan clocking jam yang akan jadi peneman mereka. Biasanya Mak Pi temankan mereka ke makmal patologi dan bilik mayat untuk untuk hantar sampel darah dan ambil lah dokumen. Mak Pi tak kisah pun teman mereka sebab selalunya ada saja habuan yang dia dapat. Roti canai, burger, nasi lemak, ayam goreng dan sebagainya. Itu belum rasuah daripada penjaga pesakit sebab nak dapatkan keistimewaan waktu melawat. Bergaduh dengan pelawat jangan cakap lah, dah jadi kebiasaan. Kena hina, kena keji, dikatakan bodoh, gaji berapa sen dah sangat. Pernah Mak Pi tinggikan suara pada seorang makcik ni. "Hoi orang tua, kau tunggu sini, aku pergi balik ambil sijil-sijil aku. Jangan sesekali hina pekerjaan orang, asalkan halal, okey lah." Makcik tu terus terdiam. "Oh selamat aku," kata Mak Pi. Mak Pi sebenarnya tak ada apa-apa sijil pun. Yang ada sijil surat barnak tu dah, sijil kelahiran. Mana yang selalu cuba rasuah memang dia tak akan layan. Amanah pihak majikan dilaksanakan sebaik mungkin. Semuanya sama Mak Pi buat, sesuai dengan peraturan pihak hospital. Apa yang seronok kerja sebagai security hospital ni, dia boleh jumpa dan kenal ramai orang. Berbagai kerenah orang dia akan jumpa. Berbalik pada cerita seram dekat hospital tersebut, Mak Pi sebagai security ronda akan pergi ke setiap ceruk hospital untuk meronda dan pantau keselamatan hospital. Mak Pi akan meronda setiap 2 jam sekali, 1 pagi, 3 pagi dan 5 pagi. Kebiasaannya bila dia sampai di tempat yang sunyi dan tak ada orang macam dekat blok farmasi, makmal, rumah mayat, dapur dan tempat fisioterapi, Mak Pi akan meronda sambil dengar ayat Al-Quran. Lokasi tersebut biasanya tak ada orang dan sunyi pada sebelah malam sebab tak ada staf yang bekerja maupun pesakit dekat situ. Mak Pi selalu mengalami kejadian aneh dan seram dekat sana. Bilik mayat kebiasaannya kosong, kecuali kalau ada mayat yang melibatkan kes polis seperti bunuh diri, kemalangan
dan kematian warga asing. Setiap kali meronda ke bilik mayat, bacaan Al-Quran dekat telefon dia akan berhenti secara tiba-tiba, diikuti bunyi macam radio yang kehilangan frekuensi. Padahal Mak Pi dengar bacaan tersebut guna pemain muzik dan bukannya radio. Untuk pengetahuan semua, bilik mayat tu terletak di bahagian bawah bukit dan terpisah daripada bangunan-bangunan yang lain. Untuk ke rumah mayat tersebut, Mak Pi terpaksa menuruni 40 anak tangga. Bila sampai dekat bawah, suasana memang sunyi sepi, hanya ditemani unggas dan cengkerik. Apatah lagi bila bacaan ayat suci Al-Quran yang dipasang tiba-tiba berhenti. Memang Mak Pi akan percepatkan langkah dan supaya tugas dia cepat selesai lah dekat situ. Bila Mak Pi sampai je dekat atas, pemain muzik dia berfungsi seperti sedia kala. Alunan bacaan Al-Quran kembali kedengaran. Kalau nak diikutkan pelbagai pengalaman seram yang Mak Pi alami dekat rumah mayat tersebut pada satu malam yang lain, kalau tak silap masa tu pukul 2 pagi. Ketika itu Mak Pi menuju ke bilik mayat untuk buat rondaan dan clocking untuk poin yang ke-14. Poin tersebut terletak tepat di pintu peti mayat pula tu. Masa dia berada depan peti mayat tu, tiba-tiba satu dentuman yang agak kuat kedengaran dari dalam peti mayat tu. Peti mayat tu terbuka dengan sendirinya. Jantung bagaikan disentap sebab terkejut yang amat sangat. Pada mulanya Mak Pi ni cuba larikan diri, tapi dia patah balik sebab perasaan yang ingin tahu tu kuat dalam diri dia. Dia cuba hintai dari jauh. Kemudian kedengaran bunyi bising dari dalam peti mayat tersebut. Terlihat kepala mayat dalam peti tersebut. Ya Allahu Akbar. Kalau tak salah, mayat tersebut adalah seorang warga Myanmar yang menunggu proses selanjutnya daripada pihak immigration. Satu lagi dentuman kuat kedengaran. Kali ni Mak Pi tak tunggu dah. Dia terus lari naik tangga. Nasib baik dia tak tersungkur dekat situ. Tak kisahlah dekat hospital mana sekalipun, rumah mayat pasti jadi tempat yang diguruni dan menyeramkan. Namun bukan tu saja gangguan yang Mak Pi alami. Pada satu malam, ketika Mak Pi meronda di sekeliling kawasan rumah mayat tersebut, tiba-tiba kedengaran suara perempuan sedang menangis dari dalam. Menurut staf, pada ketika itu ada tersimpan satu jenazah wanita bunuh diri. Mak Pi tak pasti ia ada kaitan atau tak dengan tangisan yang dia dengar tu. Wallahu a'lam. Pada kejadian lain, Mak Pi ingat lagi, masa tu dalam pukul 3:30 pagi, dia terserempak dengan seorang kanak-kanak tengah main guli depan bilik mayat tu. Tak elok je main guli. Mak Pi beranikan diri lah untuk selesaikan tugas dia dulu dekat sana. Dia ronda sekeliling bilik mayat tu. Lepas ronda dia tengok balik, kanak-kanak tu dah hilang. Lokasi lain sebenarnya lebih menyeramkan daripada rumah mayat tu, tapi bagi kita semua pasti merasakan rumah mayat tu adalah tempat yang paling menyeramkan, betul tak? Belum lagi bila peti mayat rosak dan gagal disenggara. Pernah sampai mayat membusuk, kata Mak Pi. Baunya tak dapat nak digambarkan. Automatik isi perut jadi menggelegak, mual, rasa nak termuntah. Bila waktu hujan pula, tugasan tetap dilaksanakan. Pakailah si Mak Pi ni baju hujan, pakai kasut paras betis. Dia pun berjalan meredah hujan demi selesaikan tugas. Bagi Mak Pi, kalau hujan lebat tu okey lagi, tapi bila gerimis dan renyah-renyah itu cukup membuatkan dia runsing. Biasanya suasana macam itulah Mak Pi selalu nampak penampakan yang menyeramkan. Mak Pi ni sebenarnya bukannya berani sangat. Minggu pertama kerja dekat sana, dia dah demam dah. Selain bilik mayat, ada banyak lagi tempat lain yang ada benda tu lah. Salah satunya di stor simpanan tong gas. Dekat situ ada satu poin clocking. Dekat sana, Mak Pi selalu terdengar bisikan panggil nama dia. Bila dia periksa sekeliling, tak ada sesiapa. Mak Pi, Mak Pi, Mak Pi. Kedengaran agak jelas nama dia disebut walaupun hanya sekadar bisikan. Tapi yang pasti suara tu hanya akan kedengaran
Panggil nama dia 3 kali je. Selepas tu suasana kembali sunyi balik. Begitulah selalunya yang terjadi. Selesai berondaan, Mak Pi akan biasanya lah akan lepak dekat tempat letak kereta sambil berehat. Memang sunyi tempat tu. Pernah juga berlaku kes kecurian kereta dekat situ. Jadi Mak Pi diarahkan oleh pihak atasan untuk pantau dari masa ke masa tempat tersebut. Masa rondaan pula dibuat secara rawak supaya pencuri tak dapat kesan kehadiran dan pergerakan si Mak Pi ni. Pernah satu kali ketika Mak Pi sedang pantau keselamatan dekat sekitar tempat letak kereta tu, tiba-tiba satu lembaga putih melintas depan dia menuju ke belakang stor. Mak Pi terkejut dan mula rasa seram sejuk. Namun perasaan yang ingin tahu tu mengatasi segalanya, kata Mak Pi. Dia cuba ekori dari belakang dalam jarak lebih kurang 30 meter. Namun lembaga putih tu semakin menjauh, lalu menghilang. Pernah juga Mak Pi kena ganggu dekat tandas awam di sekitar hospital tersebut. Masa Mak Pi tengah cuci muka, tiba-tiba dia ditolak dari belakang. Bukan main terkejut Mak Pi masa tu. Cepat-cepat dia menoleh. Dia ternampak seorang kanak-kanak dalam lingkungan umur 4 tahun berlari keluar dari tandas. Zap! Mak Pi nak kejar, tapi bila dia keluar, mana budak ni pergi? Budak tu dah hilang. Pada satu malam yang lain, dekat tandas yang berlainan, Mat diganggu dengan satu ketukan pintu yang amat kuat. Sehinggakan pintu tandas dia bergegar. Kali ni Mat Pi keluar periksa kawasan sekeliling tandas. Namun macam biasalah, benda tu tak ada jumpa dah dia. Bunyi tapak kaki orang berlari pun tak ada. Kalau manusia, mustahil lah dapat melarikan diri tanpa dikesan, sebab dekat situ kawasannya lapang. Hospital tempat Mak Pi bekerja ni agak luas dekat atas bukit. Dekat puncak paling atas tu adalah kawasan kediaman staf, iaitu 3 blok bangunan 5 tingkat. Siapa yang tahu tu tahulah. Satu malam yang agak sunyi, ketika Mak Pi sedang pantau keadaan dekat sana, tiba-tiba dia dikejutkan dengan satu penampakan sosok wanita dekat tepi tiang. Tegak berdiri, tak bergerak. Kali ni Mak Pi nampak dengan jelas muka dia. Sebab sebelum ni hanya nampak benda tu dalam keadaan macam bayang-bayang je. Rupanya memang menyeramkan. Keesokannya paginya, Mak Pi demam. Kalau nak diikutkan, banyak pengalaman seram yang Mak Pi alami maupun staf hospital tu sendirilah. Pelbagai cerita Mak Pi dengar hasil pengkongsian daripada mereka. Bismillah. Antaranya satu kejadian dalam bilik bedah. Staf tersebut dikejutkan dengan kehadiran sosok wanita seakan-akan langsui yang tengah jilat darah dekat atas katil yang baru digunakan untuk pembedahan tu. Suasana jadi kelang kabut masa tu, sehinggakan staf lari ke sana. Bila lari ke sana, benda tu dah hilang lah. Menurut jururawat tersebut, benda tu mengeluarkan lidahnya yang panjang sampai ke paras dada, jeli je. Ada satu pengalaman yang Mak Pi tak dapat lupakan. Masa tu dia meronda di kawasan wad baru yang menempatkan wad bersalin dan wad wanita. Wad bersalin dekat tingkat 3. Okey, ingat, wad bersalin tingkat 3 dan wad wanita pula dekat tingkat 4. Semasa Mak Pi masuk lift, dia ada seorang pembantu perawat kesihatan lelaki, atau lebih dikenali sebagai attendant lah, dengan seorang pesakit perempuan berkerusi roda masuk lift yang sama dengan Mak Pi ni. Keadaan pesakit agak parah juga. Banyak kesan darah melekat pada baju dan muka dia. Mereka berdua hanya diam je. Tapi yang peliknya, Mak Pi tak kenal pun attendant. Selama 2 tahun Mak Pi bekerja dekat situ, dia tak pernah jumpa pun attendant lelaki tu. Mungkin staf baru kot, kata Mak Pi. Sampai dekat tingkat 3, Mak Pi pun keluar. Mereka pun ikutlah Mak Pi dari belakang. Mak Pi sempatlah tolong bukakan pintu wad tu. Ingat kan? Tingkat 3 tu wad bersalin tau. Setelah mereka masuk, baru Mak Pi perasan tu wad bersalin. Kenapa wanita yang luka parah dan tak ada tanda-tanda mengandung masuk ke wad tersebut? Jadi Mak Pi ni jadi rasa tak puas hati lah. Dia masuk. Dia cuba bertanya dekat jururawat dekat
kaunter tu. Namun jawapan mereka membuatkan Mak P terkejut dan jadi seram sejuk. Mereka maklumkan yang mereka tak ada terima sebarang kemasukan pesakit baru malam tu. Bukan Mak P je yang ada pengalaman jumpa mereka berdua tu. Kawan-kawan dia pun pernah jumpa. Namun biasa je lepas tu mereka berhenti kerja. Mak P pun lepas jumpa berhenti kerja. Dia sambung belajar. Okay, next cerita. Kisahnya bermula masa Mak P tengah menganggur dekat kampung. Kawan dia ajak dia kerja security dekat ladang getah. Disebabkan tertarik dengan tawaran gaji yang agak lumayan masa tu, Mak P pun bersetuju. Tapi lokasinya teramat jauh lah daripada kampung halaman dia. Jadi Mak P terpaksa berhijrah ke sana dan kabarnya pihak majikan ada sediakan tempat tinggal. Pada mulanya Mak P terkejut lah dengan tempat tinggal yang dikatakan tu. Tempat tinggal hanya beberapa buah kemah yang berada agak jauh ke dalam ladang. Bekalan elektrik guna generator je. Bila difikirkan balik, Mak P teruskan je lah niat dia untuk bekerja dekat situ. Walaupun keadaan dan suasananya tak selesa, redah je lah demi mencari rezeki di perantauan. Tugas Mak P jaga kawasan ladang daripada diceroboh, memandangkan ladang tersebut telah dibeli oleh satu pertubuhan kerajaan. Keseluruhan kawasan ladang tu ada 4 pos kawalan di mana setiap pos menempatkan seorang anggota bertugas. Hanya berseorangan atau bersendirian dekat sana tau. Tak kira siang atau malam, seorang-seorang je duduk dalam pos tu. Woi, ya Allah, dalam ladang getah pula tu woi. Tapi Mak P sebagai anggota baru hanya ditugaskan shift siang dulu. Nyamuk jangan cakap lah, Mak P pun buat unggun api. Sebab kalau nak ikutkan ubat nyamuk tu memang tak load lah. Nyamuk tu memang tak berguna langsung ubat nyamuk masa tu. Nyamuk tu banyak sangat. Mak P hanya bertemankan radio dari telefon. Setiap seorang pula dibekalkan dengan walkie-talkie untuk berhubung lah satu sama lain. Mereka pula diarahkan untuk melaporkan keadaan semasa pada pegawai setiap 3 hingga 5 minit sekali. Hello 3-5 minit sekali main walkie-talkie. Yalah, sampai serak suara Mak P. Setiap shift pula akan ada 4 anggota yang ditugaskan untuk meronda ke seluruh kawasan ladang tu lah. 2 anggota biasa, 1 anggota bersenjata dan seorang lagi pemandu. Mereka lah yang jadi runner untuk beli makanan. Tak kira sarapan pagi ke, makanan tengah hari ke, ataupun makan malam. Setelah beberapa minggu bekerja, akhirnya mereka dapat sebuah rumah yang terletak di dalam ladang tersebut. Sebuah rumah lama mereka bentuk Inggeris. Mereka bergotong royong lah bersihkan rumah tersebut dan pihak syarikat telah sediakan kelengkapan seperti tilam, katil, dapur dan sebagainya. Lega rasa bila dapat tinggal tempat yang agak selesa akhirnya. Namun pada malam pertama tidur dekat rumah tersebut, Mak P telah ditindih satu lembaga. Bila Mak P terjaga je, Mak P sempat melihat satu kelibat lembaga hitam yang berlalu pergi. Keesokan harinya mereka sama-sama mengadakan solat hajat dan bacaan Yasin, memohon perlindungan dan keselamatan untuk mereka semua. Alhamdulillah, pada malam tu Mak P tak diganggu. Keesokan paginya, mereka dikejutkan dengan kehilangan seorang anggota berbangsa India. Memang Mak P perasan, kebiasaannya dia akan masak untuk sarapan pagi, tapi pagi tu tak ada pula dia masak. Pegawai arahkan anggota ke pos kawalan masing-masing untuk teruskan tugas. Mereka pun bersurai, tapi masing-masing kehairanan dan tertanya-tanya, mana anggota bangsa India tu menghilang. Pagi tu kebetulan mak si Mat P ni telefon. Salinglah bertanya khabar setelah beberapa minggu berjauhan. Namun Mat P sedar suara mak dia macam dalam kerisauan. Setelah didesak, barulah mak si Mat P ni akhirnya bagi tahu hal yang sebenarnya. Menurut mak dia, ayah dia memimpi satu lembaga hitam berbulu dan berlidah panjang sedang memandang tepat ke arah Mat P di sebalik pokok getah. Kalau diikutkan pada ciri-ciri yang disebutkan, ia macam lembaga yang tindih Mat P ketika dia tidur tu. Ayah Mat P ni memang selalu mimpi-mimpi macam tu. Memang sejak dari dulu, apa yang Mat P nampak turut dilihat oleh ayah dia, tapi melalui mimpi. Sebelum letak telefon, mak dia berpesan supaya jaga solat, jaga diri elok katanya.
Terubat jugalah rindu pada mereka di kampung. Ialah pertama kali Mak Pi berjauhan daripada mereka atas sebab kerja. Tak lama kemudian, Mak Pi telah dimaklumkan. Anggota yang hilang tu telah ditemui semasa anggota ronda buat rondaan dalam ladang tu. Ketika ditemui, dia tengah tidur elok je bawah pokok getah dekat bahagian tengah ladang. Kawasan tersebut agak bersemak-samun, membataskan lagi pandangan. Kejadian tersebut agak menghairankan sekaligus membuatkan hati mereka berbelah bagi. Anggota tersebut akhirnya demam panas dan terpaksa cuti sakit selama 3 hari. Bila ditanya padanya tentang kes kehilangan tu, dia sendiri tak tahu macam mana dia boleh berada di tengah ladang tu, sedangkan pada malam tu dia tidur nyenyak dalam rumah. Selepas peristiwa tersebut, tak ada lagi gangguan yang mereka alami. Tapi 3 bulan kemudian, pada satu malam yang sunyi, masa Mak Pi nak tidur, kelihatan lembaga putih sama-sama lalu depan katil dia. Mak Pi cuba perhati betul-betul, tapi lembaga tu bergerak dengan pantas lalu menghilang. Tak lama selepas bekerja dekat situ, Mak Pi mula ditugaskan untuk bekerja shift malam. Dia tergugat sikit lah kerja shift malam sebab pelbagai cerita seram dia dengar. Kecut dah perut dia dibuatnya. Namun perasaan takut pada awalnya bertukar jadi teruja bila melihat keadaan sekeliling. Berbagai-bagai haiwan yang aktif di waktu malam dia jumpa. Burung, landak, kancil dan macam-macam lagi. Tapi yang anehnya, Mak Pi ternampak ada seekor burung seakan-akan burung helang. Tingginya kira-kira paras pinggang orang dewasa, dan bila dia buka sayap, panjang sayapnya macam sebuah kereta sedan tu. Panjang. Pertama kali Mak Pi tengok burung sebesar tu, tapi dia tak tahu tu burung atau jelmaan makhluk lain. Wallahu a'lam. Macam biasa, bertugas pada waktu malam hanya bertemankan unggun api dan suara dari anggota lain bagi laporan keadaan semasa dari walkie-talkie tu. Asyik-asyik dengar je. Sungguh bosan dan membuatkan Mak Pi rasa mengantuk, tapi terpaksa dia tahan jugalah demi tugas jaga kawasan daripada diceroboh. Sepanjang Mak Pi bekerja, hanya sekali kawasan tu dimasuki orang luar. Seorang lelaki Mat Saleh tersesat masa bersia-sia dengan basikal. Pada satu malam, sedang kilat sabung menyabung, angin bertiup kencang. Sayup-sayup Mak Pi terdengar bunyi tapak kaki sedang berlari. Dia amati bunyi tersebut. Semakin lama, semakin dekat. Tiba-tiba, dalam jarak 50 meter, Mak Pi ternampak kelibat seorang wanita sedang berlari. Mak Pi ikut perempuan tu dari belakang. Pelik juga, dari mana datangnya perempuan di tengah ladang yang gelap dan sunyi. Pada masa yang sama, Mak Pi bagi tahu pada pegawai dia guna walkie-talkie. Pegawai dia halang Mak Pi daripada kejar perempuan tersebut. Mak Pi tertanya-tanya juga kenapa pegawai dia halang. Setengah jam kemudian, pegawai datang dan ceritakan hal sebenar. Sebenarnya itu bukan manusia. Entah betul atau tak info yang diterima, tapi ada kabar angin mengatakan dekat sana pernah ditemui satu mayat seorang wanita yang terlibat dalam kejadian rogol dan bunuh. Mak Pi pula dah berbelah bagi. Hati dia lah nak bekerja dekat situ sebab dia bukanlah seorang yang berani. Setelah berfikir beberapa hari, Mak Pi buat keputusan untuk terus bekerja sampai dapat kerja lain. Tiba pula giliran Mak Pi ditugaskan sebagai pengawal ronda. Semakinlah membuatkan jantung dia berdegup kencang. Sebelum ni, pelbagai pengalaman seram yang dia dengar daripada anggota yang meronda. Pada satu malam, kenderaan yang digunakan untuk meronda seakan-akan terlanggar sesuatu macam terlanggar pokok bertumbang. Bila anggota turun untuk periksa, tak ada apa-apa. Sedangkan pelanggaran tu agak kuat sehingga kan bunyi berdetum. Tung. Kenderaan pun tak ada sebarang kerosakan. Ketika membuat rondaan pada satu malam yang lain, hanya bertemankan lampu suluh, mata melilong perhatikan keadaan sekeliling. Tiba-tiba mereka terjatuh ke dalam gaung. Rupa-rupanya mereka telah tersasar dari trek, sedangkan mereka pasti berada di laluan yang betul. Syukur mereka selamat malam tu. Selepas sebulan kemudian, alhamdulillah Mak Pi dapat tawaran kerja dekat tempat lain. Memang perit pengalaman dekat sana, tapi akan dijadikan pengalaman hidup
yang tak ternilai bagi Mat P. Baiklah, itu dia 2 kisah rabak seram daripada Mat P. Kalau anda ada cerita seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan kepada saya dekat bawah ni. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Kita jumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Aduh sah.